Assalamualaikum. Kali ini saya nak kongsikan macam mana nak gunakan indikator yang saya gunakan, iaitu saya gunakan BBMA. Cuma siapa yang dah biasa dengan BBMA mungkin akan dapati strategi yang saya gunakan sebenarnya tidak ikut SOP BBMA sepenuhnya. Saya gunakan indikator BBMA tapi saya tak gunakan SOP BBMA sepenuhnya. Tapi untuk video kali ini saya cuma kongsikan apa benda yang nak ditengok dalam BBMA ni bukan berkenaan dengan strategi yang trading yang akan digunakan dalam indikator BBMA ni. Dalam BBMA ni apa yang kita nak kena kenal pertamanya adalah apa kita panggil candle arah awal ataupun dipanggil CSA, candle arah awal. Candle arah awal ni cara nak detect dia, cara nak kenal dia ada kat mana. Macam contoh kalau tengok dekat graf ni, kita kena tengok candle tu close melepasi MA high ataupun MA low. Contoh dia macam ni kita tengok. Contoh macam pertama ini adalah MA high, ini MA low. Kita tengok yang high dulu Tengok yang high dulu. Contoh ini MA high. Yang ini candle ni, candle bull, maksudnya dia buka sini, dia open sini, dia akan close kat sini. Dia akan close kat atas. Dia open sini, dia close kat sini. Dan dia close melepasi high. MA high dia close melepasi. Macam ni dia naik tapi dia tidak melepasi MA high. Jadi ini yang melepasi ni kita panggil dia candlestick arah awal. Yang ni kita tak panggil dia candlestick arah awal. Macam ni pun dia lepas, kita panggil candlestick arah awal. Tapi yang ni dia candle yang sebelah dia, yang ini, sekejap saya besarkan sikit. Kalau tengok yang ini candle dia turun, candle band dia bearish, dia turun. Dia turun, kita tak kata dia candle arah sebab dia daripada atas turun ke bawah. Jadi ini tak panggil candle arah. Seterusnya kita cari, tadi dah kenal candle arah untuk candle arah awal untuk buy. Buy tu menaik macam ni candle arah awal untuk buy. Ni pun sama. Yang ini dia melepasi low. Dia buka kat sini, dia open sini, dia close kat sini. Dia melepasi. Ini candle arah awal sell. Macam ni dia tak lepas daripada MA low, jadi kita tak panggil dia candle arah. Tu untuk candle arah. Macam ni dia lepaskan, ni panggil candle arah juga. Macam ni dia tak lepas, macam ni dia lepas. Itu dia, itu adalah candle arah. Selepas candle arah, apa yang kita nak kena kenal dalam BBMA adalah candle arah kukuh ataupun CSAK, ataupun ada juga sebut sisak. Tapi saya sebut candle arah kukuh je lah. Candle arah kukuh ni dia mesti dia macam candle arah awal, cuma candle arah awal hanya melepasi MA high ataupun MA low. Tapi untuk candle arah kukuh dia mesti melepasi MA high bersama dengan ni mid BB. Mid BB ni kita dah lapikkan dengan moving average 20 tadi kan. Simple moving average SMA 20. Ni yang saya buat warna biru ni. Dia sebenarnya middle BB, middle Bollinger Band. Yang ni up, ni top BB, ni low BB, yang ni mid BB. Jadi untuk candle arah kukuh dia candle tu mesti melepasi MA high ataupun low. Macam contoh kita nak cari candle arah kukuh buy. Sekejap saya besarkan sikit. Ni contoh je, sekejap macam yang ni. Ni dia cuma candle arah awal sebab dia tak lepas, dia cuma melepasi MA high saja, dia tidak melepasi mid BB. Jadi cuma candle arah awal. Tapi yang ni dia
kan dah lepas kan, dia close lebih tinggi daripada MA high dan lebih tinggi daripada mid BB, maka ini adalah candle arah kukuh. Okey, seterusnya macam yang ini pula, dia melepasi low BB, bukan, sorry, dia close melepasi MA low, maknanya dia candle arah awal, tapi dalam masa yang sama, okey, ni mid BB yang biru ni dia dah lepas juga biru tu, mid BB, jadi dia juga adalah candle arah kukuh. Okey, tengok lagi, ini pun candle arah kukuh, nampak dia melepasi, dia tembus, dan dia ada, maksudnya dia tembus ataupun melepasi dia jauh lebih bawah daripada mid BB dan juga MA low. MA low ni ataupun dia sebagai malu. Kalau ni MA high dia panggil mahi, mana-mana lah. Okey, ni candle arah kukuh sell. Okey, tengok lagi, ini adalah yang ini ni candle arah kukuh buy, ni candle arah kukuh sell. Okey, tadi candle arah awal, lepas tu candle arah kukuh. Okey, seterusnya dalam BB, dalam BBMA kita kena kenal ada satu lagi dipanggil momentum. Apa itu momentum? Momentum adalah candle yang melepasi top BB ataupun low BB. Okey, candle yang melepasi low BB, contoh macam ni, candle ni. Okey, ni low BB, ni low BB. Okey, ni candle ni dia close melepasi low BB, jadi ini kita panggil dia momentum. Okey, macam yang ni kita tak panggil dia momentum sebab dia close tidak melepasi dengan low BB. Okey, ni kita tak panggil dia momentum, ni cuma candle arah kukuh sell. Macam ini momentum sell. Okey, kita tengok lagi ada tak contoh momentum buy, ada, boleh nampak kat situ. Okey, sekejap saya gerakkan anak panah ni. Okey, contoh yang ni candle arah awal, candle arah awal buy, dia cuma melepasi apa nama ni, moving average high, MA high. Okey, ni candle arah awal. Lepas tu yang ni candle arah kukuh sebab dia melepasi. Okey, saya zoom sikit. Okey, ni dia melepasi dia melepasi moving average high dan juga melepasi mid BB. Okey, jadi ni candle arah kukuh. Yang ni masih candle arah kukuh, yang ni dah jadi momentum buy sebab dia dah juga melepasi top BB. Okey, ni low BB, bawah ni low BB. Okey, bawah ni low BB. Okey, atas ni top BB, yang biru ni mid BB. Nampak ni dia dah melepasi top BB. Jadi ni adalah candle ni adalah momentum buy. Okey, itu adalah antara yang kita kena tahu dalam BBMA, iaitu candle arah awal, candle arah kukuh dan juga momentum. Okey, itu adalah benda-benda yang kita kena kenal dalam BBMA. Okey, seterusnya satu lagi yang kita kena kenal dalam BBMA adalah kita panggil dia sebagai re-entry. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, biasanya selepas dia buat candle arah kukuh dengan candle arah ataupun momentum, dia akan buat re-entry. Maksudnya, okey, sebagai contoh saya tunjuk kat sini. Okey, ni candle arah kukuh buy. Kan candle arah kukuh buy ni. Okey, nampak kan? Sekejap ya. Okey, ni adalah candle arah kukuh buy. Okey, dia naik lagi, dia akan buat re-entry. Maksudnya kalau buy dia akan menaik. Bila dia buat re-entry, maksudnya dia akan turun dulu, baru dia akan sambung lagi naik. Okey, kalau dia tengah buy, dia nak naik, dia akan melepasi moving average high dan dia akan turun sentuh low, moving average low. Okey, bila dia sentuh moving average low, kita panggil dia re-entry. Macam ni dia ada sentuh sekejap, ni dia buat re-entry, lepas tu dia sambung lagi naik. Okey, macam ni dia dah buat momentum. Dia naik, dia akan turun, cuba sentuh, nampak sini, dekat sini dia ada sentuh, lepas tu dia sambung lagi naik. Sama juga kat sini, dia naik, lepas tu dia sentuh sini,
dia sentuh moving average low, MA low, lepas tu dia akan naik lagi. Okey, dia naik lepas tu turun sentuh MA low, kita panggil dia sebagai re-entry. Maknanya ni kawasan re-entry buy. Re-entry ni lah tempat biasanya kalau BBMA dia akan buat entry ataupun masuk. Dia akan masuk macam contoh ni naik kan, kalau naik kita akan buy. Okey, jadi BBMA biasanya pengguna BBMA akan entry buy dekat kawasan sini. Dia tak akan buy dekat kawasan-kawasan sini. Okey, dia tak buy dekat kawasan sini. Okey, dia akan buy dekat kawasan re-entry buy. Okey, kalau dia menaik ataupun tengah trend buy, re-entry dia dekat MA low. Okey, ni kawasan re-entry. Ni semua ni kawasan re-entry. MA low. Ni kawasan re-entry buy. Kalau nak buy kawasan sini je. Okey, selagi dia tak masuk dalam kawasan re-entry ni, kita jangan buy dulu, kita tunggu je. Okey, kalau ikut SOP BBMA macam itulah, dia akan masuk dekat kawasan re-entry buy sahaja. Okey, contohnya kita cuba tengok ada tak kalau yang sell punya. Sekejap kita cari yang dalam keadaan dia turun. Okey, kejap. Okey, contoh je yang ini. Okey, sekarang ni dia dah buat momentum. Okey, kita boleh tengok kat situ dia dah buat momentum sell. Ya. Okey, contoh kat sini. Okey, ini belum lagi. Kat sini dia dah mula ada candle arah kukuh sell. Lepas tu dia diikuti momentum sell. Okey, dia ada momentum sell kat situ. Kat sini momentum sell. Kita tak akan masuk lagi. Kita tunggu dia cecah dekat kawasan sini. Sini adalah moving average high. Okey, kalau sell, kawasan re-entry dia adalah MA high. Okey, selagi dia tak masuk kawasan re-entry sell ni, kita biar je dulu. Kita tengok macam ni, dia turun, lepas tu dia naik, nampak dia masuk dalam kawasan moving average high ataupun MA high. Kat sini baru kita masuk sell. Masuk sell kat sini, dia akan biasanya lah dia akan terus sambung jalan. Sebab itu kita akan masuk dekat kawasan re-entry. Macam ni dia dah turun, dia naik balik, nampak dia touch kawasan MA high. Okey, kita akan entry kat situ lah. Ni adalah kalau BBMA punya SOP macam tu lah, dia akan masuk dekat kawasan re-entry sahaja. Okey, tengok sini sama juga macam ni. Kita masuk kat sini. Okey, nampak dia naik balik. Okey, ni maksudnya yang sell tadi dah berakhir. Pergerakan sell dah berakhir. Okey, itu adalah benda-benda yang kita kena kenal. Kita kena tengok dalam kalau menggunakan indikator BBMA, iaitu candle arah awal, candle arah kukuh, momentum dan juga kawasan-kawasan re-entry. Okey, dia ada satu lagi yang dipanggil MHB dan juga satu lagi dipanggil extreme. Okey, untuk kenal extreme, extreme adalah satu keadaan di mana kalau momentum candle tu close melepasi top BB atau low BB. Tapi kalau extreme, dia adalah satu keadaan di mana kalau kita boleh tengok kat sini macam ni. Ni contoh dia, ni contoh extreme. Yang mana MA, tak kira lah MA high atau MA low, macam ni MA high melepasi top BB. Ni kita panggil extreme. Okey, ni kita panggil extreme sell. Macam ni pun sama, ni extreme sell. Okey, itu extreme sell. Okey, kita cari ada tak extreme buy, contoh extreme buy. Kita jalan lagi, tengok lagi. Okey, kat sini kita boleh nampak ada extreme buy. Okey, sini nampak MA low, dia dah melepasi low BB. Okay, ni kita panggil dia extreme buy. Okay, kenapa extreme buy? Biasanya tidak semestinya ya.
biasanya bila dah berlaku ekstrim macam ni, dia akan naik. Sebab itu kita panggil dia extreme buy. Maksudnya bila macam ni, sesuai lah kita buat buy kat sini. Kalau ekstrim ni, target dia sini je. Kita masuk dekat ekstrim, macam contoh ni extreme buy kat kawasan low BB, target take profit kita dekat kawasan MA high. Masuk dekat bawah ni MA low, sebab ada extreme buy, kita buy kat sini, lepas tu take profit kawasan sini, dekat MA high. Sama juga macam kalau tadi tu extreme sell. Sekejap, tengok balik tadi ada extreme sell kan. Ok, contoh macam ni extreme sell. Ok, ni extreme sell, jadi kita akan sell kat sini. Dia punya take profit dia dekat kawasan MA low. Ok, ni dia punya kawasan take profit untuk extreme sell. Ok, itu extreme, maksudnya MA melepasi BB. Ok, ada satu lagi kita kena kenal, namanya MHB. MHB ni satu keadaan yang mana kalau dia tengah naik, market tu katakan dia tengah naik macam ni. Sekejap, saya padam. Ok, dia tengah naik, dia dah tak boleh nak naik. Macam ni, dia naik, dia turun. Dia boleh naik lagi, lepas tu dia turun, ni dia naik lagi, lepas tu dia dah tak larat nak naik, dia turun. Ok, ni kawasan ni kita panggil dia MHB. Market hilang volume. Macam ni dia turun, dia dah tak larat nak turun lagi. Ok, ni kawasan ni kita panggil dia MHB. Market hilang volume. Market hilang volume satu petanda bahawa market nak ubah pergerakan. Kalau dia turun, dia nak ubah naik. Ok, macam ni, dia dah ada naik, lepas tu dia tak belajar macam ni, dia dah buat momentum. Saya zoom sikit. Dia dah buat momentum, lepas tu kat sini dia tak berjaya buat momentum seterusnya. Ni salah satu contoh keadaan MHB, dia dah tak boleh nak sambung lagi. Kemungkinan market nak tukar turun pula. Macam ni dia naik, mungkin dia nak turun balik. Ok, itu adalah MHB. Kalau tak, dia sepatutnya dia akan sambung momentum, sambung naik. Tapi macam ni momentum, re-entry, patutnya momentum, tapi dia dah tak buat momentum. Dia cuma buat candle arah kukuh je. Dia tak ada kekuatan nak buat momentum. Jadi kemungkinan market akan turun. Ok, itu je lah. Ok, dalam BBMA kita mesti kenal candle arah awal, candle arah kukuh, momentum, extreme, MHB dengan re-entry. Ok, itu saja. Jadi itu adalah istilah-istilah yang akan saya gunakan selepas ini. Ok, jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.